Dalam rancangan Hayatus Sahabah, tak lain tak bukan kita akan bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani. Mengalu-alukan kehadiran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, kita bertemu lagi pada petang ini untuk kita nak ceritakan lagi apa pula kisah para sahabat yang boleh kita belajar, yang boleh kita ikut dengan apa yang mereka lakukan, insya-Allah. Pastinya pada petang ini kita akan bercerita berkaitan topik wasiat sesudah meninggal. Saya pun terdetik tadi, kalau kita bercerita tentang wasiat ni pastinya untuk orang yang hidup saja. Betul tak Ustaz? Yeah. Tapi ini wasiat sesudah meninggal. Macam mana cerita ini yang berlaku ketika di zaman para sahabat? Silakan Ustaz sebagai mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Terima kasih pada DJ Syafiq. Sama. Hafizahullah. Ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat sidang pendengar, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada petang ini sekali lagi kita ke udara, dan pada kali ini kita akan berbicara dengan tajuk yang agak aneh sedikit, iaitu berwasiat sesudah meninggal dunia. Kebiasaannya wasiat dilakukan sebelum meninggal dunia. Ini seorang sahabat ini wasiatnya selepas meninggal dunia, tetapi masih diterima. Insan yang kita maksudkan itu ialah Sayyidina Thabit bin Qais Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Thabit bin Qais Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau merupakan salah seorang daripada pembesar Khazraj yang terkemuka, dan beliau merupakan salah seorang daripada pahlawan Yasrib yang terbilang. Beliau merupakan seorang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan akal, keluasan pikiran dan begitu juga ketenangan jiwa. Bahkan beliau merupakan seorang yang dianugerahkan lisan yang petah berbicara dengan suaranya yang lantang, sehinggalah apabila ucapan-ucapan yang diucapkannya itu menggetarkan hati orang yang mendengarnya. Beliau merupakan salah seorang yang terawal memeluk Islam di kota Yasrib. Apakala beliau mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh pendakwah awal yang datang ke sana, iaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, yang membaca Al-Quran dengan suara yang sangat indah, dengan alunan kata yang sangat cantik, sehingga akhirnya Thabit bin Qais ini di antara orang yang rasa sangat tertarik dengan keindahan Al-Quran itu, yang akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membukakan hatinya untuk beriman, sehingga dan beliau mengucapkan 2 kalimah syahadah dan bergabung bersama dengan kaum muslimin yang lain. Apakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, Thabit bin Qais dan kaumnya berkumpul beramai-ramai bersama dengan kumpulan angkatan berkuda di kalangan kaumnya. Mereka menyambut ketibaan Nabi SAW dengan sambutan yang sangat meriah. Mereka mengadakan sambutan dan ucapan selamat datang kepada baginda SAW dan sahabatnya itu dengan seindah-indah kata dalam ucapan menyambut ketibaan seseorang. Ketika mana berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu, Thabit bin Qais berpidato di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam, dimulakan dengan mengucapkan hamdalah, yakni puji-pujian kepada Allah, dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menutupkan bicaranya dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami berjanji setia bahawa kami akan mempertahankan engkau sebagaimana kami mempertahankan nyawa kami, anak-anak kami dan para wanita kami
apakah yang engkau janjikan kepada kami ya Rasulullah? Ya, sesudah kami mempertahankan engkau sedemikian rupa. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu mengatakan al-jannah, yaitu syurga. Masya Allah, dijanjikan syurga kepada Sabit bin Qais dan kaumnya, ya, pada hari pertama sampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Apakala kalimah syurga itu menyentuh gegendang telinga seluruh daripada para sahabat yang bersama dengan Sabit bin Qais itu, bergembiralah mereka, terpancarlah kegembiraan di hati mereka, dan nampak di raut wajah mereka kegembiraan itu, sehingga mereka beramai-ramai mengatakan, radina ya Rasulullah, radina ya Rasulullah, kami berpuas hati ya Rasulullah, kami berpuas hati ya Rasulullah. Sejak daripada hari tersebut juga, kerana kepetahannya dalam berbicara, kuatnya suaranya dan indahnya kalamnya, baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengambil Sabit bin Qais menjadi salah seorang daripada khutbah, iaitu ya juru cakap bagi pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Sabit bin Qais ini adalah seorang mukmin yang sangat mendalam imannya. Seorang yang bertakwa, yang bersungguh-sungguh membuktikan ketakwaannya. Dan beliau sangat bimbang dan takut dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sentiasa berhati-hati dan berjaga-jaga dalam tindak tanduknya, kalau tindakannya itu mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, ya, pada suatu hari Nabi kita melihat Sabit bin Qais sedang menangis. Tangisannya sangat kuat sehinggalah bergoncang kedua bahunya kerana dia takutkan Allah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang telah berlaku kepadamu wahai Sabit? Maka Sabit menjawab, aku takut akan Allah. Aku bimbang kalau aku dibinasakan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa? Kata Sabit, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya tidak suka kepada pujian terhadap apa yang tidak kita lakukan. Sedangkan aku mendapati diriku ini ya Rasulullah sangat sukakan kepada pujian. Allah Subhanahu wa taala mencegah dan melarang kita daripada tampil di hadapan orang ramai untuk menunjuk-nunjuk. Dan aku mendapati aku adalah seorang yang suka tampil di khalayak dalam hal keadaan berpenampilan yang sangat baik. Maka bila Nabi SAW mendengar kata-kata dan kebimbangan yang diluahkan oleh Sabit itu, baginda SAW menenangkannya dengan kata-kata yang sangat baik. Baginda mengatakan, wahai Sabit, tidakkah engkau reda untuk hidup dalam hal keadaan terpuji, dan engkau juga akan terbunuh syahid nanti, dan engkau akan memasuki syurga Allah. Masya Allah. Jadi kita lihat Sabit ini yang pertama tadi dijanjikan syurga, ini kali kedua dijanjikan syurga lagi oleh Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi kita bertanya, apakah engkau tidak suka nanti engkau akan hidup dalam hal keadaan terpuji dan meninggal dalam hal keadaan syahid dan memasuki syurga Allah? Pada ketika itu terpancarlah kegembiraan di wajah Sabit itu dengan berita gembira yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka beliau mengatakan, bahkan ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah. Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu engkau pasti akan mendapatnya. Masya Allah. Allah, itu dia Ustaz. Kalau di zaman sahabat ini kita cerita, Ustaz buka mukadimah tadi, bila Rasulullah sebut kepada sahabat-sahabat, para sahabat dijanjikan syurga, tapi mereka ini tetap juga akan melaksanakan kebaikan. Ya Allah, kan? Betul tak? Sifat peribadi mereka. Dan juga Sabit bin Qais ini juga merupakan seorang yang memiliki sifat peribadi yang tinggi dan pendirian yang tetap teguh bersama agama Allah. Kita nak dengar lagi kejap lagi berkaitan dengan Sabit bin Qais ini, insya-Allah. Untuk anda jangan
jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami di Kim FM. Ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para pendengar sekalian, kita nak teruskan lagi pencarian ilmu kita di Kim FM waktu ini bersama Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani dalam rancangan Hayatus Sahabah berkaitan topik atau tajuk yang kita bicarakan pada petang ini, iaitu wasiat sesudah meninggal. Jom sama-sama kita ikuti sambungan yang berkaitan kisah para sahabat Thabit bin Qais. Silakan Ustaz. Ahbabuna fillah, apakala turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Yang mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian meninggikan suara kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ketika memanggilnya, sebagaimana sebahagian daripada kalian meninggikan suara kepada yang lain. Sesungguhnya perbuatan yang sedemikian akan meluputkan ganjaran pahala amalan kalian dalam hal keadaan kalian tidak menyedarinya. Daripada surah Al-Hujurat ayat yang kedua. Apabila turunnya ayat tersebut, Thabit bin Qais menjauhkan diri daripada majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau merupakan seorang yang sangat cintakan Rasul, rindukan baginda Nabi dan ingin setia bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sentiasa bersama dengan baginda dalam kehidupannya. Tiba-tiba bila turunnya ayat tersebut, kerana ayatnya berbunyi janganlah meninggikan suara lebih daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Thabit merasakan dia adalah orang yang kuat suara. Walaupun ayat ni sebenarnya Syafiq tak diturunkan kepada Thabit, diturunkan kepada orang lain. Tetapi kita lihat bagaimana keimanan para sahabat. Tiap-tiap ayat itu mereka menghukum dulu pada diri mereka sebelum kepada orang lain. Kita hari ini kadang-kadang sesuatu kejadian itu kita menghukum pada orang dulu sebelum pada kita, masya-Allah. Jadi Thabit ini dia letakkan pada dirinya dahulu, maka dia menjauhkan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau dahulunya dia sentiasa merebut peluang untuk bersama baginda Nabi, tetapi pada kali ini Thabit bin Qais sentiasa melazimi rumahnya, sehinggalah dia tidak lagi keluar untuk ke majlis-majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau keluar melaksanakan solat berjamaah sekalipun, sebelum Nabi kita nampak beliau sudah hilang. Kerana beliau bimbang kalau berbicara nanti suaranya lebih tinggi daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pahala amalannya semuanya akan lebur. Masya-Allah. Sehinggalah ketiadaan Thabit itu dicari-cari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahbabuna fillah, ini di antara salah satu daripada akhlak yang mulia yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu baginda mengenali semua yang datang kepada majlis baginda, dan baginda juga akan bertanya pada mana-mana yang tidak kelihatan di majlis baginda. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah yang boleh mendatangkan kepadaku berita berkenaan dengan Thabit bin Qais? Seorang lelaki di kalangan Ansar berkata, saya ya Rasulullah. Maka pergilah orang tersebut ke rumah Thabit bin Qais, lalu mendapati Thabit dalam hal keadaannya amat sedih. Beliau dalam hal keadaan sedang menangis. Lalu dikatakan kepadanya, apakah keadaanmu? Bagaimanakah keadaanmu, wahai Thabit? Maka kata Thabit, aku dalam hal keadaan yang amat buruk dan perit sekali. Maka bertanya orang itu, kenapakah wahai Thabit? Maka beliau mengatakan, engkau pun tahu bahawa aku merupakan orang yang kuat suaranya, dan suaraku sentiasa melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan
telah pun turun ayat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang engkau ketahui, tegahan dan larangan daripada meninggikan suara daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku merasakan seluruh amalku selama ini semuanya telah musnah dan aku tidak ada tempat lagi di syurga Allah. Aku bimbang kalau aku dihumbankan ke neraka. Kembalilah lelaki itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memaklumkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau lihat tentang keadaan Sabit dan apa yang beliau dengar daripada kata-kata kebimbangan dan keluhan hati Sayyidina Sabit bin Qais radhiyallahu taala anhu. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang itu dengan tegas, "Pergilah kamu kepadanya dan katakan kepada sahabatku itu, sesungguhnya dia bukan ahli neraka. Katakan kepadanya, sesungguhnya dia adalah ahli syurga." Masya Allah, 3 kali Sabit ini dijanjikan syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tadi pergi segera bertemu dengan Sayyidina Sabit bin Qais, menyampaikan kabar berita gembira itu kepada Sabit. Bahkan sepanjang hayatnya Sabit sangat gembira kerana beliau di antara satu-satunya sahabat yang dijanjikan syurga oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga 3 kali dijanjikan sebagai ahli syurga. Ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Sabit bin Qais ini menyertai seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali peperangan Badar, yang pada ketika itu beliau tidak menyertai baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau sentiasa menyertai peperangan dengan tekad dan hajat untuk mendapatkan syahid sebagaimana yang telah dijanjikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tiap-tiap kali peperangan beliau akan berada di barisan yang paling hadapan dan beliau membawa panah serta alatan-alatannya untuk menjadi perisai dan pelindung kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun sepanjang hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, syahid yang dijanjikan belum tiba kepada Sabit bin Qais. Sehinggalah ketika mana berlakunya peperangan menentang kumpulan murtad yang berlaku di antara angkatan kaum muslimin dan angkatan Musailamatul Kazzab di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya Sabit bin Qais pada ketika itu telah dilantik menjadi ketua angkatan perang bagi angkatan Ansar. Manakala Salim Maula Abi Huzaifah pula dilantik menjadi ketua angkatan perang mewakili kaum Muhajirin, dan Khalid bin Al-Walid pula dilantik menjadi jenderal angkatan tentera tersebut, gabungan daripada Ansar dan juga Muhajirin. Sesungguhnya pada ketika itu api peperangan makin marak menyala dan kecamukan peperangan begitu hebat sekali, sehinggalah pada awal-awal peperangan angkatan Musailamah yang begitu ramai, yang dikatakan lebih daripada 50,000 orang, berjaya mengasak angkatan kaum muslimin, yang sampai mereka berjaya menyebabkan angkatan kaum muslimin terpaksa berundur kerana asakan mereka, sehinggalah khemah Khalid bin Al-Walid pun dirobohkan, dan mereka telah pun menawan isteri Khalid bin Al-Walid. Mereka memutuskan tali-tali khemahnya dan merosakkan khemahnya. Sabit bin Qais pada hari itu melihat bagaimana kelemahan kaum muslimin
ya, dan bagaimana juga bagaimana tak bersatunya hati mereka apabila beliau mendengar di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar ada yang menyalahkan antara satu sama lain. Begitulah juga angkatan Arab-Arabnya di sekitar Madinah yang keluar berperang bersama mereka yang dinamakan Ahlul Badiyah. Mereka juga menyalahkan antara satu sama lain. Orang-orang Badui mengatakan orang-orang bandar tak pandai berperang. Manakala orang-orang bandar pula mengatakan orang-orang Badui adalah mereka yang cetek ilmu. Masya Allah. Maka akhirnya nampak di situ tidak bersatunya hati kaum muslimin. Itu antara sebab musabab hilangnya bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mereka saling salah menyalahkan antara satu sama lain, dan berpecahlah mereka daripada kesatuan yang boleh membawa kepada kemenangan. Maka pada ketika itulah Sabit bin Qais yang dianugerahkan suara yang kuat tampil untuk menyampaikan satu ucapan. Apakah ucapannya? Kita sambung nanti. Allah. Pastinya rakan-rakan pendengar semua nak tahu apakah ucapan yang disampaikan. InsyaAllah bila kita cakap tentang para sahabat ni, kental hati mereka dan jiwa mereka ni untuk berada di barisan pertempuran bersama-sama Rasulullah SAW. Sebab apa? Nak mempertahankan agama Islam itu, insyaAllah. Kejap lagi kita nak sambung lagi berkaitan dengan Thabit bin Qais yang berkaitan juga dengan topik wasiat sesudah meninggal. Untuk anda para pendengar, jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama dengan kami Kim FM. Alhamdulillah, kita nak teruskan lagi perkongsian dalam rancangan Haitu Sahabah berkaitan topik wasiat sesudah meninggal, berkaitan juga dengan kisah Thabit bin Qais bersama Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani. Silakan Ustaz. Babuna fillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Sabit bin Qais melihat bagaimana tidak bersatunya hati kaum muslimin dan salah menyalahkan antara satu sama lain, beliau tampil dan menjerit dengan suara yang sangat kuat yang menggegarkan hati dan perasaan orang yang mendengarnya. Kata beliau, wahai seluruh kaum muslimin, bukan cara ini kita berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah buruknya apa yang kalian sediakan untuk menghadapi musuh-musuh kalian, dan alangkah buruknya apa yang kalian persiapkan untuk masa depan kalian, yaitu di hari akhirat kelak. Kemudian beliau menengadahkan wajahnya ke langit, lalu beliau mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku berkecuali daripada angkatan musyrik, yaitu angkatan Musailamatul Kazzab, dan aku juga ya Allah berkecuali daripada keburukan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Maka beliau pun tampil ke depan bahu-membahu bersama dengan pasukan-pasukan hebat di kalangan pahlawan Islam yang terkenal, antaranya Barra bin Malik Al-Ansari, Zaid bin Khattab, saudara kepada Amirul Mukminin Umar Al-Khattab, Salim Maula Huzaifah, dan ramai lagi di kalangan kaum muslimin yang terawal memeluk Islam bersama-sama Sabit untuk menyerbu ke arah angkatan musuh, memecahkan kesatuan mereka, mengamuk di tengah-tengah ribuan angkatan musuh itu. Maka pasukan ini telah menderita dengan luka-luka yang parah, dan beliau di antaranya ialah Sayyidina Sabit bin Qais ini yang mendapat luka yang sangat besar, dan beliau walaupun sedemikian terus berperang, berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menggunakan segenap keringatnya yang ada, jerih payah yang ada untuk mempertahankan kesucian agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun akhirnya beliau gugur syahid di tengah-tengah serbuan angkatan musuh dalam kecamukan peperangan tersebut. Dia bergembira dengan senyumannya mendapat syahadah syahid yang telah dijanjikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam oleh kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hal keadaannya kegembiraannya mendapat syahadah kerana telah terlaksana hasrat dan cita-citanya untuk menjadi seorang yang mati syahid.
Ahbabuna fillah, pada ketika itu di tubuh Sabit bin Qais ada pakaian besi. Ada pakaian besi. Lalu salah seorang daripada angkatan tentera Islam yang melalui Sabit bin Qais, tetapi disebabkan Sabit ini dicederakan oleh angkatan Musailamah sehinggalah wajahnya tak dikenali, dan tubuh badannya juga ditetak-tetak, dan begitulah juga dengan kakinya sampaikan dicincang. Maka mereka tidak mengenali apakah itu angkatan tentera Islam ataupun angkatan tentera bukan Islam. Maka lelaki ini telah mengambil baju besi yang dipakai oleh Sabit bin Qais itu untuk menyimpan, menjadi simpanannya yang sepatutnya tak boleh diambil kalau ikut peraturan peperangan, tetapi diambil, Masya Allah. Jadi kita lihatlah di mana-mana zaman pun ada ujian nafsu yang sedemikian yang menyebabkan manusia itu rasa tertarik dengan sesuatu hak orang lain, lalu diambilnya dan dibawanya dan disimpan oleh lelaki tersebut. Pada malam yang berikutnya selepas daripada meninggalnya Sabit bin Qais, lelaki yang saleh ini, seorang lelaki di kalangan kaum muslimin telah bermimpi bertemu dengan Sabit bin Qais. Masya Allah. Ini Sabit bin Qais datang dalam mimpi. Allah. Lalu Sabit bin Qais berkata kepada lelaki tersebut, aku adalah Sabit bin Qais, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau mengenali aku? Maka jawab lelaki itu, ya, saya kenal Tuan. Maka kata Sabit, aku nak berwasiat kepada engkau. Hati-hati. Jangan sama sekali engkau mengatakan ini hanyalah mainan tidur. Masya Allah. Sabit berpesan, hati-hati, jangan kau anggap ini sebagai mainan tidur sehingga engkau mengabaikan apa yang aku pesan. Sesungguhnya, kata Sabit, ketika mana aku terbunuh semalam, seorang lelaki daripada kalangan kaum muslimin, rupanya sekian-sekian, telah mengambil pakaian besiku dan membawa pakaian itu ke khemahnya, lalu meletakkan pakaianku itu di bawah satu periuk dan ditutup dengan pelana kuda. Dan sampai ke saat ini pakaianku itu masih ada pada lelaki tersebut. Masya Allah. Oleh itu aku berpesan kepadamu, hendaklah engkau pergi kepada Khalid bin Al-Walid, jenderal angkatan perang, dan katakan kepadanya supaya menghantar sesiapa sahaja untuk mengambil kembali pakaian besiku itu yang masih lagi berada di tempatnya, untuk disampaikan nanti kepada keluargaku, kata Sabit. Dan aku juga berpesan kepadamu dengan satu wasiat lagi. Hati-hati awak, jangan sesekali awak beranggap ini mainan tidur. Katakan kepada Khalid, apabila engkau kembali kepada Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, katakanlah kepadanya, sesungguhnya Sabit bin Qais berhutang dengan jumlah hutang sekian-sekian. Dan sesungguhnya Fulan bin Fulan adalah hamba sahaya milik Sabit bin Qais, dan Sabit bin Qais telah memerdekakan mereka. Dan hendaklah khalifah melunaskan hutangku itu dan memerdekakan hamba sahayaku itu. Maka terjagalah lelaki itu. Lalu segera lelaki itu datang kepada Khalid bin Al-Walid dan memaklumkan kepadanya apa yang telah dia dengar dan apa yang telah dia lihat dalam mimpinya. Maka Khalid bin Al-Walid mengutuskan utusan untuk pergi ke khemah yang dimaksudkan oleh Sabit bin Qais. Maka pada ketika itu juga mereka dapati benar pakaian besi Sabit itu berada di tempatnya. Ini bukti yang jelas orang yang meninggal masih melihat dan masih tahu ke mana dibawa pakaiannya. Masya Allah.
Ya, kalau masih lagi ada yang tak percaya orang yang meninggal tu dapat melihat dan masih berperasaan dengan apa yang diambil, ya, kita lihat daripada kisah Sabit bin Qais ni, masya-Allah. Jadi ya, mereka rampas kembali pakaiannya itu, dan ketika mana ya mereka kembali kepada Khalid kembali ke Madinah Al-Munawwarah, cerita itu diceritakan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apakah yang diwasiatkan oleh Sabit bin Qais? Iaitu yang pertama, diwasiatkan bahawa dia mempunyai hutang. Yang kedua ialah dia mempunyai hamba. Yang hamba itu sepatutnya bukan hak milik dia lagi sebab dia sudah meninggal, jadi hak milik keluarganya. Tetapi ya, sekata Sabit, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, hamba-hamba sahayaku semuanya sekali aku merdekakan. Ya, hendaklah khalifah ya, tolong selesaikan hutangku dan merdekakan hamba sahayaku. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq apabila mendengar kisah yang disebutkan itu dan pesanan wasiat daripada daripada Sabit bin Qais, terus Abu Bakar As-Siddiq melunaskan hutangnya, dan Abu Bakar juga telah memerdekakan hambanya, sehinggalah disebut-sebut oleh kaum muslimin, tak pernah kami dengar seorang yang sudah meninggal tetapi wasiatnya masih lagi laku, ditunaikan akan wasiatnya itu, kecuali ya wasiat Sayyidina Sabit bin Qais radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan seluruh para sahabat dan pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Allah, itu dia kisah yang berkaitan dengan Sabit bin Qais, wasiat sesudah meninggal. Hebatnya kuasa Allah, orang kata Ustaz, dan kuasa Allah itu, seronok Allah tu melebihi segala-galanya. Kita pun tak terjangka kan. Antara orang yang dah meninggal boleh lihat lagi apakah wasiat yang masih lagi diterima oleh sesiapa-siapa. Kan, itu dia. Dan juga mungkin kita nak minta sedikit Ustaz boleh berikan pencerahan, cerita berkaitan dengan kisah ini. Bagaimana kepentingan dalam agama Islam kita, dalam kehidupan masyarakat kita untuk berwasiat dalam Islam, lebih-lebih lagi dalam pembahagian harta pusaka, wasiat secara betul, adil dan mengikut syariat Islam. Mungkin sedikit Ustaz boleh berikan. Ahbabuna fillah, sememangnya wasiat ini salah satu daripada perkara yang dibincangkan dalam muamalah dalam Islam, dalam syariat kita. Dan berwasiat ini disyariatkan apabila Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dalam hal keadaannya sakit, beliau bertanya kepada Nabi kita, apakah boleh saya berwasiat dengan sekian-sekian? Maka yang akhirnya Nabi kita restui, beliau mewasiatkan 1/3 daripada harta beliau. Wasiat hanyalah khusus kepada orang yang bukan mewarisi harta, kerana mereka tidak boleh mewarisi harta, maka boleh kita berpesan untuk 1/3 daripada harta kita diagihkan kepada mereka. Adapun ahli waris, mereka telah pun menerima bahagian daripada hak faraid, telah menjadi, kita katakan, tanggungjawab wasi orang yang menerima wasiat untuk melaksanakan apa yang telah diwasiatkan tersebut. Dan begitu juga kita lihat daripada kisah Sabit bin Qais ni, pentingnya juga kita mengingatkan sanak saudara kita, ahli keluarga kita tentang hutang. Sebahagian daripada elemen yang diguna pakai di negara kita berkenaan dengan wasiat ini ialah harta pusaka itu tidak akan diagihkan selama mana hutang-hutang si mati belum dilunaskan. Maka di antara wasiat yang dilakukan juga ialah dia si mati itu mewasiatkan supaya dilunaskan hutangnya lebih dahulu sebelum harta tersebut diagihkan mengikut lunas syariat, mengikut peraturan faraid. Wallahu a'lam. Allah, itu dia Ustaz, bila Ustaz sebut pasal hutang itu, pasal wasiat itu, terus saya para pendengar pun teringat, ya Allah, kan kalau ada kita terhutang dengan orang, kita kena ingat dan kena catat kalau boleh lekat dekat dinding tu kat rumah tu kan. Kalau kita ada terhutang sebab hutang ni bawa mati. Allah, sama-sama kita beringat. Ustaz, di hujung ni pimpinan doa daripada Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami menadahkan tangan kehambaan kepadamu ya Allah, menyeru asma-Mu ya Rahman, rahmatilah kami, ya Rahim, kasihanilah
ampunilah kami. Ya Tawwab, terimalah taubat kami. Ya Wahhab, berikanlah penganugerahan-Mu buat kami ya Allah. Anugerah iman, anugerah Islam, anugerah taqwa, anugerah tauhid, anugerah ketaatan dalam kehidupan beragama. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Kau golongkanlah kami semua dan semua yang mendengar pada hari ini ya Allah, agar semuanya dianugerahkan keselamatan, kejayaan, keafiatan dan juga kebaikan dalam kehidupannya dunia dan juga akhiratnya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami menyeru kepada yang tahu, kami meminta kepada yang mahu, dan kami memohon kepada yang mampu. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah hajat-hajat dan permintaan kami ya Allah. Tunaikanlah hajat dan permintaan setiap orang daripada kami. Yang sakit disembuhkan sakitnya ya Allah. Yang dalam kebimbangan dan keresahan digantikan dengan kebahagiaan dan ketenangan. Yang dalam kesedihan diberikan kepadanya kebahagiaan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, yang akan menghadapi ujian dan peperiksaan diberikan kejayaan demi kejayaan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, rahmatilah orang-orang tua kami ya Allah. Berikanlah kekuatan, keafiatan, kesejahteraan kepada mereka untuk meneruskan hidup mereka dalam keadaan taat dan juga memperjuangkan agama. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, mereka telah menghabiskan usia muda mereka untuk mencari rezeki dan juga menyara keluarga. Tiba saat waktunya, pada saat usia tua mereka ini ya Allah, mereka ingin untuk berdampingan kepadamu ya Allah. Jadi berikanlah keafiatan dan kesejahteraan buat mereka. Ya Allah, Kau rahmatilah anak isteri kami, kaum keluarga kami ya Allah. Kami begitu bahagia dengan dianugerahkan mereka dalam hidup kami ya Allah. Bahagiakanlah kami dan ceriakanlah kami ya Allah dengan kebahagiaan mereka, dengan kesolehan mereka, dengan kebaikan mereka, dengan akhlak mereka, dan juga dengan doa-doa daripada mereka. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Kau satukanlah hati-hati kaum muslimin ya Allah. Lebur dan leraikanlah keegoan di hati mereka yang sedang berbala. Ya Allah, satukanlah mereka atas nikmat iman dan Islam. Satukanlah hati umat Nabi Muhammad SAW sehingga diangkat semula bala dan musibah yang melanda umat ini, yaitu menjadi lemah kerana perbalahan dan perpecahan yang berlaku di kalangan mereka. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami memohon nusrah dan bantuan-Mu ya Allah. Pandanglah kepada kami semua yang pada saat dan detik waktu ini bagaimana melonjaknya hati-hati kami mengharapkan pengampunan-Mu, mengharapkan penganugerahan-Mu, dan mengharapkan ridha-Mu. Ridhailah kami dan jadikanlah Nabi Muhammad meridai kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rakan-rakan pendengar sekalian, itu dia sebentar tadi telah pun kita bersama-sama bicarakan berkaitan topik wasiat sesudah meninggal yang ada kaitan dengan para sahabat yang bernama Thabit bin Qais. Alhamdulillah, semoga apa yang diceritakan oleh Ustaz, kisah yang dibawakan oleh Ustaz, insyaAllah sama-sama kita jadikan panduan, inspirasi, pengajaran, ilmu pedoman untuk kehidupan kita bersama-sama. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani kerana kesediaan untuk hadir ke Konti pada minggu ini. InsyaAllah Ustaz, kita jumpa lagi pada minggu depan. Kisah apa pula? InsyaAllah pastinya menarik. Setiap kali Ustaz bawa kisah-kisah yang berkaitan dengan para sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.